السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, setiap pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah pada kali ini dimulai dengan ayat yang ke-55 daripada surah Taha dan berikutnya itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrin mithlih faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsyara an-nasu duha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya, yaitu Fir'aun, tanda-tanda kebesaran kami. Semuanya ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir seperti itu juga kepadamu. Maka buatlah satu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, dan kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau di satu tempat yang terbuka. Dia, iaitu Musa, berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itulah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari tersebut, iaitu waktu duha. Sudah pendengar yang rahmati Allah sekalian, kita dapat lihat dalam ayat ini tentang gambaran yang Nabi Musa tekankan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah telah menjadikan manusia begini sifatnya. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam kuliah dahulu kita dah bincangkan perkataan nuhya ataupun nuha, jamak perkataan nuhya yang bermakna akal. Kerana disebut liulin nuha dalam ayat yang terdahulu yang merujuk kepada manusia memiliki akal. Nuhya ataupun nuha jamaknya adalah datang dari perkataan naha yanha, ataupun merujuk kepada an-nihaya, al-muntaha, seperti disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Kedua-duanya adalah betul. Lazimnya manusia menggunakan akal sebagai perundingnya, dan akal ini akan mencegahnya dia melakukan perkara-perkara yang membinasakan. Itu sebab perkataan akal ini merujuk kepada naha yanha, mencegah daripada berlakunya perkara yang buruk pada seorang. Ataupun muntaha, kerana akal lah membuat keputusan yang final dalam apa jua perkara yang kita lalui dalam hidup. Jadi sama ada dari perkataan naha yanha ataupun perkataan muntaha, nihaya, maknanya final, tempat rujukan kita, kedua-duanya lah betul tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada satu hadis yang sahih, dan begitu je dalam semua kitab hadis. Ashabus Sunan meriwayatkan bahawa satu hari Nabi SAW menghadiri upacara pengkebumian seorang sahabat Nabi SAW. Setelah jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya dan tanah mulai timbulkan, Rasulullah SAW langsung mengambil sekepal tanah. Maka baginda SAW melemparkan ke dalam kubur tersebut dengan baca pangkal ayat ini, minha khalaqnakum. Kemudian Nabi SAW mengambil sekepal lagi, baginda melemparkan untuk kali kedua. Lalu Nabi meneruskan ucapan yang pertengahan, wa fiha nu'idukum. Kemudian Nabi SAW pun mengambil kepalan yang ketiga. Lantas Nabi SAW mengucapkan,
Membacakan ayat ini kesempurnaannya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kami menciptakan kamu. Kepalan yang kedua Nabi telah pun menjelaskan, kepadanya kami mengembalikan kamu. Dan kemudian dengan kepal yang ketiga itu Nabi SAW bacakan lagi, daripadamu kami akan keluarkan pada waktu yang lain taratan ukhra. Lihat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah penghabisan umur kita. Walaupun pangkat kita tinggi, wang kita banyak, kemuliaan itu dilihat oleh manusia ada pada kita, keturunan yang baik, tapi semuanya berakhir tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kamu juga wahai Fir'aun tak terkecuali daripada hakikat ini. Kamu akan dikembalikan kepada tanah walaupun kamu mendakwa kamu ni memiliki kerajaan yang besar, yang dihormati, yang dikagumi. Kemudian barulah para sahabat ridwanullahi alaihim mengebumikan, menutup, mengambus kubur tersebut. Jadi ini satu sunnah Nabi Muhammad SAW mengungkapkan ketika tanah mula ditimbus, dikambus ke dalam kubur seseorang itu. Kalau kita lihat pada ayat ini tuan-tuan, ini mengisyaratkan bahawa manusia dicipta di tanah. Ini merujuk kepada Nabi Adam seperti disebut oleh ashabu tafasir. Contohnya Al-Imam Al-Baghawi, contohnya Al-Imam Ibn Atiyah, contohnya At-Tabari yang satu riwayatnya merujuk kepada kejadian Nabi Adam alaihi salatu wassalam, penciptaan yang pertama. Yang dimaksudkan di sini minha khalaqnakum, tanah, pohon yang tumbuh di atas tanah dan yang berbuah semuanya datang dari tanah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi bumi ini merupakan hamparan dan tempat dikebumikan kelak. Kerana macam mana keadaan seorang pun dia pasti akan dikembalikan ke tanah. Itulah asal usulnya, asal usul yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, adalah di kalangan mereka yang menggunakan akal cuba untuk berhujah. Ini ayat ini maksudnya semua orang kembali ke tanah. Macam mana boleh orang Hindu? Orang Hindu ni membakar mayat, membakar mendiang tersebut. Dan begitu juga kepercayaan agama-agama yang berdasarkan kepada pandangan-pandangan orang-orang tertentu. Dibakarnya jenazah itu, lumat menjadi abu. Kemudian dia hanyutkan bangkai tersebut ke dalam sungai Ganges. Ini adalah kepercayaan orang-orang Hindu, sehingga sampai ke dasar laut. Rupa-rupanya bakar ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mengikut kepercayaan mereka tidak mahu dia bertemu dengan Allah SWT. Kalaulah dia seorang yang baik, maka tak ada apa-apa. Kalau dia seorang yang masalah, dengan cara itu terlepaslah dia daripada hukuman. Begitu tanggapan setengah golongan yang dangkal fikirannya itu. Sebenarnya kalau fikir dia logik, dibakar, lagi mudah dia menjadi tanah. Atau ada di kalangan manusia yang mati dalam perjalanan jauh, umpamanya menaiki kapal, tak ada tanah nak dikebumikan, maka dikafankan, disembahyangkan macam luar biasa. Kemudian kuburnya iaitu membenamkannya masuk ke dalam lautan. Sama ada dimakan ikan, sama ada jatuh ke dasar lautan, semuanya kembali kepada tanah juga tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Apa jua bentuk seorang itu, pasti akhirnya akan kembali kepada tanah kalau nak diperdebatkan dari sudut logik. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian datang ayat yang ke-57. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa fala na'tiyannaka bisihrin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makana suwa. Dia berkata, adakah kau datang kepada kami untuk mengusir kami dengan sihirmu wahai Musa? Apakah kami pun pasti akan mendatangkan kepada Mesir? Maka kami pun pasti akan mendatangkan kepada Mesir seperti yang dengannya. Maka buatlah antara kami dan antara engkau satu janji yang tidak akan dimungkiri oleh sesiapa pun. Tidak kami dan tidak pula engkau di satu tempat yang pertengahan. Nampaknya ayat yang kita bincang ini tuan-tuan, dalam paragraf ini masih lagi membincangkan kisah perjuangan Nabi Musa. Tapi kali ini berkaitan dengan pembuktian kebenaran Nabi Agung ini, huraian tentang bungkamnya Fir'aun dan para ahli sihir. Biasanya bila seseorang yang angkuh, bila dikemukakan hujah yang pelbagai kepadanya, maka dia cuba untuk mengelak. Dan inilah salah satu bentuk cara Fir'aun mengelakkan dirinya. Dia melihat ayat-ayat yang dikemukakan, bukti-bukti yang nyata yang dikemukakan Nabi Musa ini, membungkamkannya, mengalahkannya. Sebelum dikalang lebih teruk, maka dia telah pun mengatakan kepada Nabi Musa satu kalimah, satu ayat yang menampakkan penolakan. Adakah engkau hendak menurunkan kami di singgasana ini? Atau engkau hendak menghina kami, menurunkan kami dari kuasa ini? Sebab kerajaan yang didirikan itulah dasar menuhankan
meletakkannya sebagai dewa, sebagai Tuhan. Raja lah Tuhan yang tak boleh tegur. Apa sahaja dia buat seolah-olah ada ismah padanya, ada kesucian. Apa sahaja dia buat betul. Ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, percayaan Hindu ni kadang-kadang masih lagi berlaku dalam kehidupan orang Islam. Apa sahaja titah hanya mesti laksanakan, walaupun bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah. Kalau kita ni berpeluang untuk menasihati mereka yang memimpin, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ambillah peranan untuk mengingatkan ini halal, ini haram. Sedarlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ambillah peluang seperti mana Haywa, Raja bin Haywa, seorang ulama yang terkemuka yang telah pun berdamping dengan Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah yang berkuasa menguasai dunia yang besar pada waktu itu. Nak bandingkan dengan kita kecil pada hari ini. Raja bin Haywa ni telah pun menjalankan tanggungjawab yang besar, yang cukup hebat. Manasana bi Islam sunnatan hasanah. Dia telah membawa satu kebaikan, pembaikulihan yang hebat dalam Islam. Bila dia telah berjaya mengiqnakan Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, supaya melantik Umar bin Abdul Aziz yang merupakan legenda, yang merupakan seorang pemimpin yang dinisbahkan kepada salah seorang daripada khalifah min khulafa'ir rasyidin al-arba'ah, seorang daripada 5 orang al-khamsah al-khulafa'ir rasyidin yang hebat, yang memimpin dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan mereka, keadilan yang luar biasa. Ambillah peluang tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di mana saja kita berada, nasihatilah orang berada di atas. Walaupun saudara merasakan takut, tapi jalankan tanggungjawab. Inilah yang sepatutnya dimainkan oleh orang keliling Firaun. Kita dah lihat dalam tafsir yang lalu betapa Firaun ini nak ditemui pun memasa setengah, dia mengatakan sampai 2 tahun, kerana pengampu-pengampu keliling tak membenarkan. Nanti kalau dibenarkan Musa untuk bercakap benda yang benar, kami yang duduk keliling ni tak pernah pula berkata benda seperti itu, takut pada kedudukan. Ya Allah, kalau diakui oleh Firaun ada kekuasaan lebih tinggi, kalau diakui ada kekuasaan seperti yang disebut Nabi Musa ni, maka tentulah Firaun tidak melampau-lampau seperti yang berlaku dalam gambaran ayat ini, tuan-tuan. Firaun akan automatik memahami dia merupakan seorang pemimpin yang diamanahkan untuk di tangannya, di bahunya, tanggungjawab memimpin Bani Mesir. Itu saja. Kamu nak pimpin lah, tapi mesti mengakui tauhidnya, wala' dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, inilah Firaun merasa dirinya berada di kemuncak kekuasaan, dan dia pernah ingat Musa ni datang hidup merimpat dalam istana ni dengan segala kemewahan dia berikan. Tiba-tiba dia datang untuk menghalau aku, mengusir aku. Ini tanggapan Firaun selepas dilihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam begitu kuat, tak mampu ditandingi oleh hujah kebudak-budakan yang dikemukakan olehnya. Baik, para pendengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian kita lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan, falana atiyannaka bisihrin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kalau gitu, Firaun menunjukkan tidak mahu mengerti akan mukjizat ditunjukkan oleh Musa. Maka dia mengatakan bahawa kekuasaannya yang begitu besar akan mampu mengalahkan sihir si Musa ini. Sebab itulah dia mengatakan bahawa tetapkan satu waktu untuk kami berjumpa denganmu di tempat yang pertengahan. Kata Imam Al-Baghawi, makna suwa di sini istiwa al-masafah, dekat di antara Nabi Musa untuk pergi, dan dekat di antara Firaun untuk sampai, dan dekat pula kepada rakyat jelata untuk hadir. Maknanya di tengah-tengah, tempat yang diperakui, mudah untuk sampai oleh semua pihak. Biasanya kalau kita duduk zaman sekarang pun, exhibition ke expo ke akan diadakan di tempat yang mudah, semua orang datang. Di situ ada LRT, di situ ada komuter, di situ ada public transport yang lain. Gitu logik akal nak sebut lah tuan-tuan, mudah faham. Jadi makanan suwa datang perkataan nak merujuk kepada kemudahan. Ada membaca sebagai siwa, ada membaca sebagai sawa. Jadi semuanya merujuk kepada tempat yang pertengahan. Lalu jawapan Nabi Musa, qala maw'idukum yaumuz zina wa ayyuhsyaran nasu duha. Pantasnya Nabi Allah ni berfikir dengan wahyu yang Allah berikan. Nabi Musa berkata, perjanjian waktu yang paling sesuai antara kita untuk membuktikan siapa benar adalah hari raya. Yaumuz zina, zina datang perkataan tazayyana yatazayyanu zinatan. Zinatan ya nunta adalah merujuk kepada perhiasan. Kalau tuan-tuan memiliki sebagai contohnya Kamus Al-Farid, tuan-tuan boleh lihat perkataan zina adalah merujuk kepada, bukan zina ya tuan-tuan,
bukan zainun alif. Itu perkataan yang merujuk pada hubungan lelaki perempuan secara haram. Ini zinah, zaya nun ta marbutah. Boleh kita lihat sebagai contohnya dalam kamus Al-Farid, yang merujuk kepada pertengahan, yang merujuk kepada perhiasan. Maknanya hari perhiasan, hari manusia senang untuk datang, untuk tampil. Ada berbagai tafsiran di situ. InsyaAllah kita akan lihat dalam tafsir Zadil Masir oleh Al-Imam Ibn Jauzi, mengemukakan beberapa pandangan merujuk kepada perkataan tersebut. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.